Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita dalam motivasi pagi pada pagi ini dalam situasi yang agak ceria, yang kalau kita perhatikan dikelilingi oleh daun-daun yang menghijau, yang menggambarkan kepada kita bahawa kita akan membincangkan satu tajuk yang boleh menambahkan lagi keceriaan kita, menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sudah melalui Ramadan dah kita lalui, dan insya-Allah kita akan menyambut hari raya atau kita akan menyambut Aidil Fitri, iaitu satu hari raya yang merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya-Allah hari lembaran 1 Syawal akan menjelang. Jadi kita patut melihat perkara yang seumpama ini, dan insya-Allah motivasi pagi pada hari ini akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan raya dan juga ziarah yang berkat. Bagaimana yang dikatakan raya dan juga ziarah yang berkat? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum bahawa setelah sebulan kita berpuasa, maka tibalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan kepada kita satu anugerah yang tidak ternilai, hasil daripada kejayaan kita, hasil daripada penat lelah kita selama ini, usaha kita selama ini sepanjang Ramadan kita dah lalui, dan alhamdulillah pada pagi 1 Syawal kita akan menyambutnya, dan kita akan dilahirkan, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda yang membawa maksud bahawa kita apabila tiba sahaja 1 Syawal, apabila kita berakhirnya Ramadan kita, maka kita akan dilahirkan seolah-olah satu manusia baru yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang ternyata apabila sahaja seorang bayi dilahirkan oleh seorang ibunya, sudah tentu bayi tersebut adalah bayi yang suci, bayi yang bersih. Maka inilah saatnya dalam keadaan kesucian yang begitu indah, maka kita akan rayakan Aidil Fitri insya-Allah. Cuma kita lihat di sini bagaimanakah raya yang kita katakan, bagaimanakah sambutan yang perlu kita lakukan pada 1 Syawal ini dan juga seterusnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah kembali kepada fitrah, maka pada 1 Syawal kita merayakan fitrah kita. Sebab itulah dinamakan dengan Aidil Fitri, iaitu hari untuk kita menyambut kembalinya semula fitrah kita. Fitrah yang tulus, yang mulus, yang suci, yang bersih, ini yang kita sambut pada 1 Syawal ini. Jadi apa yang perlu yang kita lakukan pada 1 Syawal? Adakah cukup hanya dengan kita solat 2 hari raya, hanya kita solat 2 rakaat pada hari raya dengan solat Aidil Fitri sahaja, dan kemudian selepas daripada kita solat kita terus makan, kita terus minum, dan kemudian kita tinggalkan dengan begitu saja? Sudah tentu tidak. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada garis panduannya yang disediakan oleh Islam, ada caranya yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dalam cara ataupun adab untuk kita merayakan hari yang penuh bertuah pada kita pada 1 Syawal tersebut. Baik, perkara pertama yang perlu diingatkan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama sekali perlu kita ingatkan, pada pagi hari raya, selepas kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kita bertakbir sejak daripada malam lagi,
sampailah sepanjang malam, dan sampailah ke subuh pada satu Syawal, dan sampailah kepada detik kita melakukan solat Aidil Fitri, dan sampailah selesai kita menunaikan solat Aidil Fitri, maka perlu kita ingatkan satu perkara yang amat penting yang perlu kita lakukan, tak lain dan tak bukan adalah untuk kita ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain. Untuk kita menziarahi antara satu dengan yang lain. Inilah yang sunnahnya, inilah yang ditekankan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar selepas daripada solat raya tersebut maka kita terus melakukan aktiviti kita ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain. Cuma perlu diingatkan apa yang dimaksudkan ziarah tersebut. Apa yang dikatakan ziarah yang berkat tersebut. Bagaimana ziarah yang berkat tersebut? Dengan kata lain, kita menziarahi antara satu dengan yang lain yang membawa kepada keberkatan yang diredai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari satu rumah ke satu rumah, daripada satu jiran ke satu jiran yang lain. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan keberkatan tersebut? Jadi insya-Allah kita akan cuba bincangkan dengan lebih lanjut lagi selepas daripada ini berkaitan dengan ziarah yang Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam situasi yang begitu ceria ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita melihat dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang kita perkatakan sebentar tadi berkaitan dengan ziarah yang berkat. Iaitu ziarah yang dimaksudkan di sini ialah ziarah yang kita lakukan pada satu Syawal atau pada Aidil Fitri. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa selepas daripada kita melalui sepanjang Ramadan, maka kita merayakan hari yang disebut dengan fitrah ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," yang bermaksud sesiapa yang memperbesar-besarkan syiar Allah, maka ini adalah merupakan amalan daripada hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam motivasi pagi ini cuba kita lihat satu Syawal yang kita rayakan adalah merupakan salah satu daripada cara kita untuk kita memperbesar-besarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Laungan takbir Allahu Akbar, laungan tahmid Alhamdulillah, dan kata-kata yang mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta amalan ziarah yang kita lakukan adalah merupakan satu amalan yang amat dituntut sekali dalam Islam. Contohnya kalau kita perhatikan, diriwayatkan, banyak riwayat yang menyatakan apabila kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di masa itu ziarah menziarahi dilakukan. Ahli-ahli syurga menziarahi antara satu dengan yang lain, menyampaikan salam antara satu dengan yang lain. Allah, betapa indahnya, betapa mesranya adab ziarah menziarahi ini, hinggakan sunnah ini kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia ini, dan seterusnya kita lakukan pula di akhirat nanti insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ziarah yang berkat? Okey, apabila kita telah selesai berada di masjid selepas daripada solat raya, maka kita terus menziarahi sahabat handai kita, rakan taulan kita, dan yang paling utama sekali adalah kerabat-kerabat kita, iaitu waris-waris kita yang terdekat. Alangkah baiknya si anak yang selama ini tinggal berjauhan dengan ibu bapanya, selepas daripada solat raya terus berjumpa dengan ibu bapanya, terus kembali ke rumah ibu bapa masing-masing, meminta ampun dan maaf daripada ibu bapa masing-masing. Maafkanlah anakmu, maafkanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan semua ini sebelum daripada ini. Itulah cara kita berziarah. Ziarah yang utama sekali adalah ibu bapa kita. Ini adalah tanggungjawab bagi seorang anak. Kemudian selepas daripada itu barulah kita ikuti dengan ziarah orang-orang yang terdekat dengan kita, iaitu kaum kerabat kita.
Mungkin bapa-bapa saudara kita, ibu-ibu saudara kita, adik-beradik kita yang selama ini tinggal berjauhan, maka inilah masanya sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengeratkan lagi, untuk kita merapatkan lagi tali persaudaraan yang bukan hanya sekadar tali persaudaraan, tetapi tali kerabat yang sudah sememangnya wajib untuk kita sambung terus menerus dan tidak akan putus. Jadi dalam lawatan kita, dalam ziarah kita, maka adalah perlu kita memohon ampun dan juga maaf di atas kesalahan masing-masing. Mungkin sebelum daripada ini kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin sebelum daripada ini kita pernah mengecilkan hati mereka. Mungkin sebelum daripada ini hati mereka pernah tercalar oleh kata-kata kita dan sebagainya. Masa inilah kita datang terus bertandang ke rumah mereka, dan di situlah kita berjabat tangan, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan untuk sama-sama kita meraih keampunan, keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada inilah maka ziarah kita adalah merupakan ziarah yang berkat. Dan tidak lupa juga kepada jiran-jiran tetangga kita. Itu sudah semestinya sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiran adalah merupakan orang yang terdekat dengan kita selain daripada keluarga kita. Jiran adalah merupakan orang yang perlu kita berikan keutamaan kepada mereka dalam apa-apa sahaja yang kita lakukan. Maka terus kita pergi ke rumah jiran kita, jumpa mereka, minta maaf, bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Dan selain daripada itu perlu kita ingatkan dalam adab ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain, perlu kita menjaga tutur kata kita, perlu kita menjaga tata tertib kita semasa kita berada di rumah orang lain. Semasa kita menziarahi kawan-kawan kita, perlu kita ingat tata tertib dan juga adab semasa kita berada bersama-sama dengan mereka di rumah tersebut. Yang utama sekali perlu diingatkan, lihat ke lapangan tuan rumah itu, lihat ke lapangannya, kesanggupannya untuk menyambut dan melayan kita. Ini yang paling utama. Dan apabila berada di rumah mereka, janganlah berbual-bual, sembang hingga kan mengambil masa yang begitu lama. Apatah lagi pada hari ini ramai orang yang akan datang, tetamu lain yang akan datang, dan tuan rumah sendiri, mereka sendiri juga akan beredar menziarahi kawan-kawan mereka yang lain. Jadi itu adalah adab yang perlu kita patuhi. Dan insya-Allah selepas daripada ini, jangan ke mana-mana, kita akan cuba bincangkan lagi bagaimana yang dikatakan sebagai adab ziarah dan juga ziarah yang berkat sebagaimana yang dikehendaki dalam agama kita Islam, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap setia bersama dengan saya dalam motivasi pagi pada pagi ini. Kita masih lagi memperkatakan berkaitan dengan ziarah yang berkat. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan ziarah adalah merupakan amalan dalam Islam. Amalan dan adab yang dituntut dalam Islam. Janganlah kita lakukan amalan-amalan yang kita amat rasa sedih pada hari ini. Kalau kita perhatikan setiap hari raya, maka kita lihat generasi kita pada hari ini sudah jarang sekali mengamalkan ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain. Kerana mereka mungkin disibukkan dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu dalam kita menyambut satu Syawal. Perkara-perkara yang memungkinkan mereka tidak mengamalkan apa yang dinyatakan dalam adab-adab beraya dalam Islam. Ini yang perlu kita ingatkan. Sehingga kan lepas saja, sebaik saja solat di masjid, mereka akan terus balik ke rumah masing-masing dan berada di rumah masing-masing, membuat hal masing-masing. Dan yang paling menyedihkan juga, mereka hanya sembang di dalam rumah mereka saja, hanya menghabiskan satu filem kepada satu filem yang lain, menghabiskan tip-tip video daripada satu cerita kepada satu cerita yang lain, sedangkan satu Syawal dibiarkan dengan begitu sahaja. Maka marilah
Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba ubah situasi ini, situasi dalam masyarakat kita. Tiba saja satu Syawal, maka kita amalkan menziarahi antara satu dengan yang lain ini, kerana banyak manfaatnya yang dinyatakan dalam Islam. Banyak manfaat yang akan kita dapat hasil daripada kita menziarahi antara satu dengan yang lain. Dan sudah tentu yang pertama sekali, kita mengeratkan hubungan silaturrahim antara kita. Hubungan silaturrahim yang perlu dieratkan, mengenal antara satu dengan yang lain. Cuba bayangkan kalau seorang ayah tidak mengajak anaknya untuk menziarahi kaum kerabatnya, maka si anak tidak lagi kenal kaum kerabatnya sendiri. Sekarang ini betapa ramai kita perhatikan anak-anak muda kita yang tidak kenal bapa-bapa saudara masing-masing, ibu-ibu saudara, apatah lagi sepupu masing-masing. Mereka sudah tidak dapat mengenal antara satu dengan yang lain. Maka inilah manfaatnya pada satu Syawal, pada hari raya ini, pada Aidilfitri. Maka marilah kita ajak suami, ajak isteri kita, ajak anak-anak kita untuk menziarahi kaum kerabat kita, menziarahi sahabat handai kita, rakan taulan kita, dan menziarahi jiran-jiran kita, agar ianya dapat dieratkan lagi tali persahabatan silaturahim antara kita. Kerana tujuannya tak lain dan tak bukan, apabila kita menziarahi antara satu dengan yang lain, yang tak kenal kita kenal, yang sebelum ini kenal didekatkan lagi, yang makin didekatkan lagi untuk tambahkan lagi mesranya. Jadi inilah yang paling utama sekali, terutama kehidupan kita manusia. Kita lihat pada hari ini kehidupan kita dalam keadaan situasi masyarakat yang berbeza-beza, dalam keadaan hidup berbangsa-bangsa, berkaum-kaum dan sebagainya. Maka marilah kita pupukkan semangat ini, kita sautkan menziarahi antara satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ini, di mana Allah menyatakan bahawa, wahai manusia, kami jadikan kamu secara berpuak-puak, dijadikan kamu berbangsa-bangsa, ada lelaki dan ada perempuannya, tak lain dan tak bukan adalah bertujuan untuk lita'arafu, untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Itulah tujuan asal kenapa kita perlu mengamalkan menziarahi antara satu sama lain, terutama sekali pada hari raya Aidilfitri. Kita dianjurkan, disunahkan untuk kita melakukan sedemikian. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa kita menziarahi kerabat kita atau rakan kita atau jiran kita, apa perkara yang dituntut kepada kita dalam situasi suasana menyambut hari yang ceria ini? Tak lain dan tak bukan jumpa sahaja, ziarah sahaja, apabila bertandang saja ke rumah mereka, tak lain dan tak bukan ucapan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ucapkan kepada mereka, iaitu ucapan bukan hanya sekadar selamat menyambut hari raya, selamat hari lembaran, selamat menyambut Aidilfitri. Bukan itu saja, tetapi yang lebih afdal, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, iaitu semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga amal-amal kamu. Inilah yang sunnahnya apabila kita jumpa dengan rakan-rakan kita, sahabat handai kita dan kaum kerabat kita dalam menziarahi mereka. Dan berkat daripada ziarah ini juga kita menyumbangkan jamuan, kita memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang datang bertandang, orang yang menziarahi antara satu dengan yang lain. Maka itulah yang menyebabkan ziarah kita menjadi ziarah yang berkat, terutama sekali pada hari yang berkat, hari yang ceria, hari Aidilfitri. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya setakat itulah untuk motivasi pagi kita pada pagi ini, membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan ziarah yang berkat. InsyaAllah jumpa lagi
di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.